Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya dan Dr. Yi. Kami dari kumpulan Perform Painting Works for Emulsion Pen and Glossy Pen. Nama saya Dr. Alia Syafiqah binti Masdi, nombor metrik DB17055, dan saya akan membuat pembentangan tentang Perform Painting Works for Emulsion Pen and Glossy Pen. Secara umumnya, cat merupakan diperbuat daripada campuran pewarna dan cecair ataupun pembejal. Tujuan kita melakukan kerja-kerja cat ni adalah untuk melindungi, mewarnai, memberikan tekstur pada sesuatu objek. Okey, kenapa kita perlu buat benda ni? So, dia adalah untuk menghiasi rumah, bangunan atau sesuatu objek seperti pintu, pagar dan lain-lain. Ini adalah untuk penampilan dan kecantikan sesuatu objek itu ataupun bangunan. Seterusnya adalah mengecat dalam konteks penggunaan. Kerja-kerja akhir iaitu dipanggil kerja kemasan. So, kerja-kerja ni akan menentukan kecantikan pada sesuatu permukaan. Contoh yang pertama adalah permukaan bata dan konkrit. Permukaan bata dan konkrit akan menggunakan cat minyak, cat air dan cat distemper. Contoh kedua adalah permukaan kayu, di mana ini akan menggunakan cat shellac, cat sempeng, lilin dan lekar. Fungsi mengecat dalam konteks pembinaan adalah melindungi bahan-bahan daripada kerosakan seperti keadaan cuaca, serangan serangga dan pengoksidaan. Okey, apa itu cat? Cat adalah campuran 4 bahan utama iaitu pigment. Pigment adalah warna yang dilekat ke permukaan oleh resin. Yang kedua ialah resin ataupun binder. Resin adalah pengikat atau gum. Ia boleh diperbuat daripada epoxy, acrylic atau silikon. Yang ketiga ialah pelarut ataupun solvent. Dalam cat berasaskan air, pelarutnya ialah air. Dalam cat berasaskan minyak, pelarutnya ialah alkohol mineral ataupun dikenali sebagai thinner. Seterusnya ialah bahan tambahan ataupun aditif. Contoh seperti drying agent, waterproofing, fireproofing dan banyak lagi. Cat terdapat dalam 5 bentuk iaitu polyurethana, epoxy, alkyd, high zinc dan juga acrylic. Seterusnya ialah cat interior dan eksterior. Bagi cat interior, suhu cuaca tidak akan menjadi masalah sebab dia merupakan cat bahagian dalaman bangunan dan tidak terdedah kepada cuaca, manakala cat eksterior pula tahan terhadap perubahan cuaca, dan cat eksterior adalah keras dan kuat berbanding dengan cat interior yang lebih halus. Semua cat pada dasarnya terkandung dalam 2 kategori pelarut yang menentukan jenisnya iaitu berasaskan air dan juga berasaskan minyak. Untuk cat berasaskan air, pelarutnya ataupun solventnya ialah air, juga dikenali sebagai latex dan boleh digunakan pada kedua-dua bahagian interior dan eksterior. Dan cat ini merupakan cat yang biasa digunakan kerana penggunaannya yang sangat mudah. Bagi cat berasaskan minyak pula, walaupun ia dilabelkan sebagai nama berasaskan minyak, tetapi sebenarnya bukan diperbuat daripada minyak. Pelarutnya ialah mineral spirit ataupun thinner. Ia boleh digunakan pada bahagian interior dan juga eksterior. Boleh diaplikasikan pada hampir semua permukaan. Biasanya untuk mengecat trim dan molding, dan disebabkan cat berasaskan minyak ini lebih kuat, pelarut seperti turpentin diperlukan untuk membersihkan berus jika kita hendak menggunakan semula berus tersebut. Seterusnya ialah cat emulsi ataupun emulsion pen yang berasaskan air, selalu digunakan pada dinding dan siling dan mempunyai bahan tambahan seperti vinyl ataupun akrilik untuk sebagai ketahanan. Contoh jenis emulsi ialah vinyl silk, vinyl
Soft Sheen Vinyl Matte. Okay, baiklah, untuk bahagian seterusnya ialah cat glossy. Cat glossy merupakan cat berasaskan minyak, namun begitu ia juga terdapat dalam berasaskan air. Biasanya cat glossy digunakan untuk kerja kayu, plastik, logam, untuk kerja pintu, trim, molding dan sebagainya. Mengandungi bahan toksik dan binder dalam cat ini dipanggil sebagai resin alkyd. Okey, untuk pen finishes atau lebih dikenali sebagai pen sheen, ia merujuk kepada tahap kilauan ataupun tahap glossiness sesuatu permukaan cat apabila ianya sudah menjadi kering. So, pen finishes, pen sheen ni mempunyai beberapa jenis contoh kemasan. Dia ada beberapa lagi contoh yang selain daripada yang saya bagi dalam pembentangan ini, tetapi yang paling common ada 6 jenis. So, mari kita lihat. Okay, yang pertama ialah flat, di mana flat memberi permukaan yang rata sama seperti matte sheen ataupun matte finish. Tetapi ada yang mengatakan flat sheen ni mempunyai peratusan refleksi cahaya yang kurang berbanding dengan matte. Matte ada sedikit berkilau berbanding flat. Namun begitu, kedua-dua kemasan flat dan matte ini kurang berkilau berbanding dengan kemasan yang lain. Untuk flat biasanya digunakan pada siling, untuk matte pula biasanya digunakan pada bilik tidur, dinding interior yang tidak terdedah kepada aktiviti kanak-kanak. Okey, yang ketiga pula ialah eggshell. Peratus kilauannya ialah 10 hingga 15%. Ketahanannya sederhana, biasa diaplikasi pada ruang makan dan ruang tamu. Untuk satin pula, peratus kilauannya 26 hingga 40%. Ketahanannya tinggi, biasanya diaplikasi pada bilik keluarga, bilik kanak-kanak, trim dan juga molding. Okey, yang seterusnya yang kelima ialah semi gloss. Peratusan kilauan 41 hingga 69%. Ketahanannya tinggi, biasa diaplikasi pada ruang dapur dan ruang tamu. Dan yang keenam ialah high gloss. Peratusannya sangat tinggi, iaitu 70 hingga 90%. Ketahanannya juga sangat tinggi, biasa diaplikasi pada dinding luar dan bilik mandi. Bagi jenis-jenis cat berdasarkan lapisan pula, kita ada primer, undercoat, finishing dan juga top coat. Bagi cat khas ini ataupun specialist pen finishes, ini adalah jenis cat khas untuk sesuatu pekerjaan yang tertentu ataupun yang spesifik. Sebagai contoh, cat anti-condensation, di mana ia digunakan di kawasan lembap seperti dapur dan bilik mandi. Seterusnya ialah cat radiator, ia digunakan pada paip pemanasan berpusat dan radiator. Ia tahan suhu tinggi tanpa melembutkan atau mengubah warna. Yang ketiga ialah cat lantai. Cat ini diformulasikan khas dan tahan lasak untuk lantai kayu dan juga konkrit. Yang keempat ialah varnish polyurethana. Ia merupakan varnish yang jernih, boleh didapati dalam kemasan matte dan shiny. Ya, varnish ini melindungi permukaan lantai atau perabot kayu yang terkupas. Yang kelima ialah cat melamine. Ia digunakan untuk mengubah unit pintu dapur ataupun kabinet yang lama atau rak yang mempunyai permukaan melamine. Yang keenam ialah lime wash. Cat ini sesuai untuk dinding lama yang mempunyai masalah kelembapan. Yang ketujuh, distemper, biasanya digunakan pada dinding dan siling dan secara amnya dicat pada dinding interior. Ianya ideal untuk cat dinding interior sementara. Dan ianya juga boleh digunakan untuk kawasan eksterior yang
kurang terdedah kepada hujan. Yang ke-8, cat kapur. Ia sesuai untuk mengecat perabot. Boleh dilapisi tanpa primer ataupun undercoat pada apa jua permukaan dan kemudian dilapiskan dengan wax. Dan yang terakhir, yang ke-9, iaitu Shade and Fence Preserver. Ia merupakan cat yang melindungi bangsal dan pagar yang baru maupun yang lama dan terdapat dalam pelbagai warna. Seterusnya adalah kerja-kerja mengecat pada struktur bangunan. Setiap permukaan pada struktur bangunan ini adalah berbeza-beza, di antaranya adalah terdiri daripada struktur kayu, struktur konkrit ataupun bata, dan struktur logam. Dan setiap struktur ini akan memerlukan jenis ataupun cat yang berbeza-beza. Untuk yang pertama adalah jenis permukaan. Jenis permukaan yang pertama adalah pada permukaan konkrit ataupun bata. Terdapat beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama adalah kadar kelembapan, dan kita mestilah tahu nilai ataupun kadar kelembapan bagi konkrit ataupun bata. Dan untuk kadar kelembapan yang sesuai adalah di bawah 6% kadar kelembapan. Seterusnya adalah kerja-kerja yang kita perlu lakukan adalah bersihkan bahagian permukaan, dan alatan yang kita akan gunakan adalah water jet. Tujuannya adalah untuk membersihkan alga ataupun spora yang melekat pada bahagian dinding konkrit. Dan yang ketiga adalah kawalan kimia, iaitu kita akan menggunakan racun untuk membunuh spora ataupun alga tadi yang melekat pada bahagian dinding. Dan yang keempat adalah kita perlu memeriksa keadaan permukaan konkrit kita, sama ada kesan retakan ataupun rekahan, dan sekiranya ada kerja-kerja penampalan menggunakan mortar hendaklah dilakukan. Yang kedua adalah pada bahagian permukaan kayu, kadar kelembapan kayu. Untuk kadar kelembapan kayu ini adalah untuk kerja-kerja mengecat hendaklah di bawah 15% kadar kelembapannya untuk mengelakkan cat kita diserap oleh kayu dengan cepat. Yang kedua adalah kaedah pengawetan. Kayu kita ni akan disemburkan dengan bahan kimia. Untuk tujuannya adalah untuk mengelakkan anai-anai akan memakan struktur dalaman kayu kita. Perkara yang ketiga kita perlu berikan perhatian adalah keadaan permukaan kayu yang akan kita cat. Pastikan permukaan kayu kita berada dalam keadaan yang rata serta bebas daripada lubang kesan daripada skru ataupun paku. Sekiranya ada, maka lubang tersebut perlu ditampalkan dengan tepung penyumbat terlebih dahulu sebelum ianya dicat. Permukaan yang seterusnya adalah pada bahagian permukaan logam. Perkara pertama yang kita perlu berikan perhatian adalah buang karat. Dengan menggunakan mechanical machine brushing, kita perlu membuang bahagian karat, terutamanya pada bahagian sambungan di antara logam ataupun pada bahagian timpalan. Selalunya akan ada karat di situ. Sekiranya ianya terdedah, bersihkan karat ini supaya dia tidak mengganggu kerja-kerja mengecat. Dan seterusnya adalah proses yang kedua kita buat adalah bersihkan bahagian yang telah kita buang karat tadi menggunakan air bersih. Tujuannya adalah bagi mengelakkan debu ataupun kesan karat tadi masih melekat pada bahagian permukaan logam yang akan kita cat. Jadi kita perlu bersihkan, dan sekiranya ada kesan minyak grease, jadi kita perlu menggunakan sabun pencuci untuk menghilangkan kesan minyak tersebut. Dan seterusnya adalah perkara yang ketiga adalah perhatikan keadaan permukaan logam yang akan kita cat. Adakah permukaan tersebut rata ataupun bebas daripada kotoran? Barulah kita boleh mulakan kerja-kerja mengecat untuk bahagian logam.
Seterusnya adalah teknik mengecat. Terdapat dua jenis teknik mengecat yang selalu digunakan. Teknik yang pertama adalah secara mendata ataupun menegak. Roller ataupun brush cat akan digerakkan secara konsisten pada satu arah, sama ada ianya digerakkan secara menegak ataupun ianya digerakkan secara mendatar. Jadi dengan pergerakan ini, jadi hasil ataupun permukaan yang kita cat akan menjadi lebih kemas dan senang untuk kita lakukan pembaikan sekiranya perlu. Seterusnya, teknik yang selalu digunakan adalah teknik W ataupun M. Jadi roller ataupun brush cat selalunya akan digerakkan mengikut huruf W ataupun huruf M. Dan pada lapisan pertama, keadaan permukaan yang kita cat memang akan kelihatan buruk, tapi seterusnya pada lapisan yang kedua kita akan nampak kesan bahawa teknik ini adalah jauh lebih berkesan ataupun lebih cepat berbanding dengan teknik-teknik yang secara mendata ataupun teknik secara menegak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang bahan dan alatan, langkah keselamatan, prosedur mengecat serta rumusan. Okey, bahan yang paling penting adalah wall sealer ataupun primer. Wall sealer ataupun primer ini berfungsi sebagai satu coating di mana ia akan melekatkan coating cat dengan baik. So, wall sealer ataupun primer ini akan di-apply pada awal. So, selepas kita biarkan ia kering, barulah kita boleh mengecat dinding tersebut. So, wall sealer ataupun primer ini adalah sebagai base coat untuk permukaan dinding. Okey, wall sealer ataupun primer ini boleh digunakan dalam dua coating, kerana kalau lebih daripada 3, ia akan menjadi tebal dan akan menyebabkan keretakan. Okey, seterusnya adalah chalk. Okey, chalk ni digunakan untuk mengisi ruangan yang ada gaps. So, chalk ini sesuai digunakan setelah wall sealer ataupun primer disapu. Okey, chalk ni dia ada banyak jenis. So, jika kita nak gunakan untuk kerja-kerja mengecat, the best is I think latex for indoor projects, sebab dia easily expand dengan perubahan temperature. Dia boleh dicat, dan chalk ni yang jenis latex ni dia keluar dalam banyak warna dan boleh dibersihkan dengan air dengan lebih senang. So, seterusnya adalah spackling ataupun patching compound. Okey, yang ini akan digunakan sebelum kerja mengecat bermula, maksudnya sebelum wall sealer. Okey, spackling ataupun patching compound ini bertujuan untuk mengisi keretakan juga ia pada dinding, permukaan dinding yang akan dicat. So, kalau dia ada keretakan ataupun lubang-lubang yang kecil, kita boleh gunakan spackling ataupun patching compound, sapukan pada tempat-tempat tertentu. So, selepas tu adalah cat. Okey, cat ni kita ada pelbagai jenis dalam pelbagai jenama. So, ia haruslah mengikut keinginan ataupun cita rasa kita. So, seterusnya adalah thinner. Okey. So, thinner bertujuan untuk membersihkan berus. So, apabila kita menggunakan thinner untuk basuh berus, maka cat itu akan keluar dengan lebih senang. So, purpose dia adalah untuk mencuci berus. Alright, ini adalah antara
bahan yang terpenting dalam kerja mengecat. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada alatan yang penting dalam kerja mengecat. Okey, first adalah berus ataupun roller. Okey, berus digunakan untuk mengecat pada bahagian kecil ataupun bucu, bahagian tepi tingkap ataupun dinding yang mempunyai yang tidak boleh digunakan roller. Roller adalah sesuai untuk bahagian yang besar, bahagian yang luas. So kita boleh gunakan roller. Pengikis cat, yang ni adalah untuk mengikis cat yang lama supaya kita boleh keluarkan cat yang lama. Bekas cat ini adalah bertujuan untuk menuangkan cat dan sesuai untuk digunakan bersama roller. Okay, paint paddle ni untuk mix the paint, iaitu untuk mencampurkan serta mix paint. Kertas pasir grid 40 untuk pembersihan permukaan dinding, and then pita pelekat. Okey, pita pelekat ni supaya kita boleh lekatkan di bahagian-bahagian yang tertentu di mana kita tak nak cat. So kita boleh lekat pita pelekat di seluruh kawasan tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan ketika kerja mengecat. Alright, first, penggunaan alat keselamatan, sarung tangan jenis kulit, goggles, anti-dust mask. Okay. Seterusnya, antara langkah am adalah kita tidak boleh sentuh cat sambil memegang makanan. Okay, that is ada error dekat spelling tu memegang makanan. So sebab cat ni dia memang bahaya, dia mempunyai poison. So it's poisonous, so it's not suitable to touch. So seterusnya, jauhkan daripada kanak-kanak. Lepas tu gunakan tangga jika anda sedang menggunakan tangga untuk cat pada bahagian yang atas. And then jauhkan kawasan yang dicat ataupun cat daripada sumber haba. Okay, sebab cat ni memang chemical kan, so kita tidak boleh letak dekat dengan haba. Okay, seterusnya prosedur mengecat yang betul. Okay, bagi prosedur mengecat yang betul, saya akan menunjukkan sebuah video. Langkah pertama sebelum memulakan kerja mengecat adalah alihkan perabot daripada kawasan yang akan dicat. Seterusnya adalah menyediakan bahan-bahan dan peralatan yang betul. Segala peralatan yang sesuai untuk kerja mengecat perlu disediakan dahulu supaya dapat menyenangkan kerja. Step seterusnya adalah menutup lantai atau cover lantai dengan kain atau surat khabar yang lama supaya tumpahan cat tidak terkena pada permukaan lantai. Step seterusnya adalah melekatkan pita pelekat pada bahagian bucu dan bahagian tepi di dinding supaya lebihan cat tidak akan terkena pada bahagian tertentu. Step seterusnya adalah penanggalan soket ataupun plate daripada dinding. Ia akan memudahkan kerja mengecat dan ia boleh dikeluarkan menggunakan screwdriver. Seterusnya adalah proses spackling. Spackling ini adalah sejenis bahan yang akan digunakan untuk menutup lubang-lubang yang kecil atau kerosakan keretakan pada bahagian dinding. Ia akan memudahkan proses mengecat nanti. Step berikutnya adalah mengecat lapisan pertama. Okey, lapisan pertama ini dicat dengan pantas kerana ia perlu kering dan
barulah lapisan yang kedua akan dilaksanakan. Bagi lapisan pertama ini, bahagian bucu dan bahagian tepi tidak akan dicat dahulu kerana ia memerlukan proses cut-in. So, proses ini juga perlu digunakan roller kerana bahagian yang besar adalah lebih senang kalau digunakan roller untuk mengecat. Okey, step berikutnya adalah proses cut-in. Proses cut-in ini akan digunakan dengan berus untuk mengecat pada bahagian yang tepi dan juga di bahagian yang mempunyai bucu. Berus digunakan untuk mengecat bahagian-bahagian ini kerana ia merupakan bahagian yang sangat kecil dan berus adalah satu peralatan yang sangat sesuai daripada roller. Okey, langkah seterusnya adalah proses mengecat lapisan yang kedua, di mana lapisan kedua ini akan dilakukan setelah lapisan pertama sekering sepenuhnya. Okey, proses seterusnya adalah menanggalkan pita pelekat selepas proses mengecat dilaksanakan. Okey, pada bahagian pita pelekat itu, apabila ditanggalkan, kita boleh lihat bahawa lebihan cat tidak tumpah dan tidak lekat pada bahagian yang tidak ingin untuk dicat. Okey, next adalah proses touch up. Touch up itu bermaksud mengecat pada bahagian yang rasanya tidak begitu cantik, dan proses yang akhir adalah mengemas dan membersihkan kawasan yang telah dicat. Okey, sebagai rumusan, terdapat pelbagai jenis cat yang boleh dipilih bagi kawasan tertentu. Pilihannya bergantung kepada kegunaan sesebuah kawasan seperti permukaan dalaman ataupun luaran. Okey, kerja mengecat ini dilakukan bagi melindungi permukaan sebuah kawasan, meninggikan kecantikan, kekemasan dan sentiasa dijaga. Okey, prosedur mengecat perlu diikut seperti yang dirancang untuk mendapatkan kemasan terakhir yang berkualiti. Okey, so akhirnya kerja mengecat sesuai dilakukan pada jam 9 pagi hingga 5 petang, iaitu pagi ataupun petang, sebab kelembapan dan ataupun humidity merupakan antara punca cat lambat kering. So, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.